Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Berikut tumpuan utama untuk malam ini. Abang Johari, individu pertama terima suntikan vaksin di Sarawak. Dua kematian direkod di Sibu hari ini. Sekolah kembali dibuka 1 Mac. Okay, I tell you the Chief Minister will be the first one. Already confirmed by Dr. Chin. Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menjadi penerima vaksin yang pertama di negeri itu. Perkara itu disahkan UGAH semasa sidang media COVID-19 di Kuching pada Jumaat. UGAH pada masa yang sama memaklumkan tiada paksaan dalam pengambilan vaksin di Sarawak. We hope everyone want to be vaccinated. Our guideline, you want to explain? Oh yeah. Our guideline is that we plan to vaccinate Sarawakian and non-Sarawakian residing in Sarawak yang berumur 18 tahun ke atas. Kita harap, jadi dari itu kita anggarkan jumlah to be vaccinated about 2.2 million in Sarawak. We are not going to force. That's why sebelum you di vaksin, you got to sign your consent form. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, Dr. Chin Zin Hing menyokong sasaran 80% penduduk di Sarawak divaksin. Ia berdasarkan keberkesanan vaksin telah terbukti di negara-negara lain. So with that, I think we can aim for about 80% of the population. So hopefully with that, we will have the herd immunity. That's why we need to get as many as possible for those above 18 who are eligible, because this is provided free. All right, provided free. So I think we should take the opportunity. And from what we know from other countries that have done a lot of these vaccinations, the cases has come down. Dalam perkembangan berkaitan simulasi program vaksinasinya, Pejabat Kesihatan Serian hari ini berjalan lancar. Simulasi bermula sekitar jam 9 pagi di Balai Raya Serian melibatkan komuniti setempat dari pelbagai peringkat umur dan orang kelainan upaya OKU. Residen Serian Tuah Suni berkata, simulasi turut disertai kaki tangan agensi yang terlibat secara langsung. Ini bagi memastikan mereka faham peranan, proses dan prosedur yang akan dilalui pada hari sebenar. The phase 1 of the vaccine is for the frontliner, mostly the medical staff. So the amount of vaccine also will determine the number of participants that are going to be vaccinated by next week. So for the general public, the second phase will be those with high risk, and the third phase will be for the general public that have registered. Jelas tuah simulasi ini dilakukan mengikut prosedur kebangsaan dan SOP terkini COVID-19. Borang pendaftaran akan diedar kepada masyarakat untuk diisi bagi melancarkan urusan vaksinasi kelak. So after this we will issue borang pendaftaran through the district office and the Ketua Masyarakat, so that the general public will register and send back to Pejabat Kesihatan, so that they can proceed with the appointment upon arrival of the vaccine later on. Tambahnya, program vaksinasi di Serian mungkin akan dilaksana pada 24 Februari atau sehari selepas vaksin kumpulan pertama tiba di Sarawak. Anggaran jumlah individu yang layak menerima vaksin di Serian ialah seramai 108,000 orang, termasuk 4,000 petugas Barisan Harapan. Balai Raya Serian mungkin akan jadi satu-satunya pusat vaksinasi komuniti atas faktor logistik dan kelengkapan fasiliti sedia ada. Setakat ini, terdapat 55 pusat vaksinasi untuk petugas Barisan Harapan di seluruh Sarawak, termasuk hospital dan klinik kesihatan kerajaan.
Dalam pada itu, 2 lagi kematian akibat COVID-19 di Sarawak pada hari ini. Kedua-duanya di Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian di negeri itu meningkat kepada 69 kes. Kes kematian ke-68 merupakan kes ke-7,089 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 59 tahun. Dirawat di Hospital Sibu kerana mengalami gejala demam, batuk dan sukar bernafas. Saringan dapati dia positif pada 16 Februari. Dia meninggal pada 18 Februari. Kes ini turut dilaporkan mempunyai komorbid penyakit darah tinggi dan kencing manis. Kes kematian seterusnya pula adalah kes ke-69 wanita tempatan berusia 83 tahun di Hospital Sibu. Kes juga dikatakan mengalami kesesakan nafas dan mempunyai gejala demam, batuk dan kurang selera makan beberapa hari sebelum. Saringan ujian RT-PCR yang dibuat mendapati kes positif pada 8 Februari 2021. Dalam perkembangan yang sama, Sarawak turut melaporkan 199 kes baharu menjadikan kes kumulatif menjangkau 7,624 kes. Ada 2 kluster baharu diisytiharkan, kluster Jalan Green Kuching dan kluster Kejatau Seri Aman. Ini menjadikan kluster aktif di Sarawak meningkat kepada 12. Kluster Jalan Green, satu kluster komuniti yang telah dikesan di daerah Kuching. Indeks kes kluster ini adalah kes ke-7093, kes 7094. Dikesan melalui saringan orang kena tahan tangkapan Polis Diraja Malaysia pada 14 Februari 2021. Adalah kluster Kejatau Seri Aman. Ini adalah di Pejabat Kerajaan Persekutuan 2 Jalan Kejatau Seri Aman. Indeks kes kluster kes ke-7437. Seorang lelaki warga tempatan berumur 27 tahun dikesan melalui saringan individu gejala di Klinik Kesihatan Seri Aman. Berikutan kes yang tinggi di Sibu, Ugah menjelaskan kerajaan negeri sentiasa memantau perkembangan di daerah itu. Jelasnya peningkatan kumulatif kes positif di bahagian itu mendorong kerajaan negeri untuk menambah fasiliti seperti unit rawatan rapi ICU di pusat rawatan yang terlibat. Dr. Chin have looked into that. Not only that, we have submitted our proposal to Kuala Lumpur in November, not only for Sibu, but all the hospital in Sarawak. And there has been positive development. We don't have the exact amount of allocation, but Sibu ICU is supposed to be increased from, now you have 17, it will be increased to 13. So we're going to have to 13, 8 another 13. Yeah. And then the other day Yang Berhormat pergi Sibu dan permohonan untuk apa nama? Ventilator. And the ventilator is, I think, is already in Sibu. And Dr. Chin will continue to look at the requirement of Sibu. Turut disentuh isu pendatang asing. Kata Ugah, JPBNS akan berbincang dengan kerajaan negeri untuk membenarkan kemasukan buruh warga asing Mac ini. Ini kerana langkah membendung kemasukan mereka secara haram selama ini dilihat kurang berjaya. Tetapi operasi jala sudah dijalankan, operasi sapu berjalan, masih juga tebus jalan tikus. So they are maybe smarter than our security forces. That's why the SDMC have decided to recommend to the government that by March we should allow foreign workers to come into Sarawak. And we hope with allowing illegal foreign workers, then we hope this curi-curi will be minimized. Because by having foreign workers, legal foreign workers, then we'll make sure that they will be able to be tested and to make sure they have become healthy. Sesi pembelajaran secara bersemuka bermula bulan depan. Bagi murid darjah 1 dan 2 serta prasekolah, sesi berkenaan akan bermula 1 Mac ini. Sementara murid darjah 3, 4, 5 dan 6 akan bermula pada 8 Mac.
Jelas Menteri Pendidikan Datuk Razi Jidin, pelajar sekolah menengah akan mula ke sekolah pada 4 April. Ia melibatkan negeri Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Sementara pelajar negeri lain termasuk Sarawak akan bermula pada 5 April. Kekalkan momentum, jangan leka dan berdisiplin dalam membahagikan masa. Itu antara pesanan guru tuisyen matematik Azila CB buat pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM minggu depan. Dalam momen macam ni, dah di saat-saat akhir ini, jadual belajar mesti ada dan disiplinkan diri, mesti ikut jadual tersebut. Awak rasa cukup, awak rasa tak cukup, itu belakang kira. Memang sekarang ramai yang rasa tak mencukupi preparation. Rasa macam exam dah tak lama lagi, banyak lagi benda belum prepare. Tak apa, jangan give up. Buat saja. Tambahnya, walaupun berdepan situasi mencabar, ia bukan alasan untuk mengalah. Perkara asal seperti menjawab soalan peperiksaan tahun-tahun sebelumnya secara berulang diyakini boleh membantu pelajar memahami struktur soalan pelbagai subjek dengan lebih mudah. Soalan-soalan yang ditanya dalam SPM tahun lepas, awak jawab. Ada orang, dia jawab berulang-ulang tau. Ada yang buat macam tu. Jawab berulang-ulang walaupun awak dah buat soalan tersebut. Itu menambahkan awak punya familiarity dengan the structure of the questions. Sangat penting. Bagaimanapun ujarnya, nilai rohani juga jangan diabaikan kerana boleh memberi ketenangan dan mengurangkan rasa gementar sewaktu menghadapi peperiksaan. Peperiksaan SPM 2020 dijadual bermula 22 Februari ini melibatkan 400,445 calon. Seterusnya, setiap kali hujan lebat di Bandaraya Kuching ada risiko banjir kilat. Antara yang terjejas, pengusaha kedai makan. Kerana banjir, pelanggan tidak dapat datang hingga ada yang terpaksa tutup kedai. Bagi pengusaha kedai makan Kak Yam, Mariam Saad, dia hanya sempat berniaga beberapa jam. Seawal pukul 11 pagi, dia terpaksa menutup kedai. Lebih menyedihkan, bahan jualannya sudah siap menunggu masa untuk dijual. Nang si dapatlah kami mula jualan kena air datang naik awal gila. Sebab kedai kami buka pukul 6 ya, tapi selalu pelanggan datang dalam pukul 6.30 selepas subuh nak, kena air terlalu tinggi. Jadi kami gagu berkemas barang lah, mindah barang apa semua. Kapsah tutup lah. Makanan yang tidak terjual telah disedekahkan kepada jiran dan kaki tangan masjid yang berhampiran. Kata Mariam, Kuching yang kini berstatus zon merah mengakibatkan dia hanya mampu menjual makanan untuk bawa pulang. Memang kuranglah. Tapau aja dalam, terutama dalam 2-3 hari tu lah, dalam keadaan zon merah tu nak, memang ada terjejas lah. Tapau pun ada kurang, kami teruskan aja lah, pola aja apa yang ada lah. Kena reda lah sebab ya enggak pencerian kami nak. Mariam berharap sistem perparitan sedia ada perlu diperbaiki atau dilebarkan bagi mengelak kejadian banjir kilat terus berulang. Sementara itu, masalah banjir kilat di Kampung Pasir Pandak dijangka selesai dengan siapnya projek peparitan lebih sistematik di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Kampung kami itu kampung nelayan, jadi kami itu berhampir dengan laut. Sebenarnya kampung kami itu terdedah antara dua cuaca lah. Sikit cuacanya musim tengkujuh, sikitnya musim air pasang besar. Jadi parit dia sekurang-kurangnya dapat juga menyelamatkan keadaan sialah. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berharap sistem peparitan berkenaan akan mengurangkan masalah yang dihadapi penduduk di kawasan berkenaan. Apabila musim hujan, selalunya air bertakung di setengah tempat di kampung ini, termasuk di tempat ini. Jadi apabila parit ini siap, maka sekurang-kurangnya air yang di kawasan sebelah sini dapat disalurkan ke sungai untuk salurkan terus ke laut. Tapi jadi mengurang kejadian banjir ataupun air naik di kawasan sebelah sini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan projek sistem peparitan Kampung Pasir Pandak pada Khamis. Untuk rekod, projek itu menelan kos bernilai RM150,000 dan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan. Baiklah, sekian laporan Awani Sarawak untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.